Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 14 Oktober 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita utama, kerajaan perlu memahami, menguji dan menerapkan kaedah baru dalam perkhidmatan khususnya dalam menghadapi norma baharu. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kerajaan harus bertanggungjawab terhadap keperluan rakyat dan pada masa sama harus proaktif dan berpandangan jauh untuk menjadi inovatif. This siloed approach, which also extend sectors into the public domain. If we want to achieve our aspiration in 2030, we have to break away from silo mentality. In other words, it has to be integrated. All agencies must be integrated where you have the common interest to deliver product and services. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penyampaian Anugerah Sarawak Civil Service Innovation Convention Awards SCCICA 2021 bersempena penutupan rasmi Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak 2021 di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Khamis. Jelas Ketua Menteri lagi, kerajaan perlu belajar dari pandemik COVID-19 dengan berfikiran inovatif, berpandangan jauh, proaktif dan bersedia menghadapi krisis seterusnya di masa hadapan. Secondly, to be an innovative government, we must be proactive and foresighted in exploring scenarios and taking action today to actively shape our tomorrow. The one thing we have learned from COVID-19 pandemic is that we can no longer be reactive in handling and tackling any kind of crisis or pandemic. We must be agile, we must be proactive and be ready for the next crisis in the future. Datuk Petinggi Abang Zohari juga mahu setiap jabatan dan agensi negeri memberikannya kata laluan bagi setiap data projek untuk dipantau, khususnya apa yang berlaku di lapangan melibatkan projek pembangunan. Jelasnya ini bertujuan mencari jalan penyelesaian terbaik kepada permasalahan yang wujud untuk memastikan projek dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. I must thank the agencies in the government, particularly Land and Survey, JKR, EPU, and the other agencies under CM office. They have given me 4 iPads with the password. I don't keep the iPad. I use that iPad. I want all the agencies to give me your password so that I can monitor what's going on the ground. So you cannot cheat me anymore because the data will be there unless you don't punch in your data in your respective iPad. That is why I am able to monitor where are the projects being delayed, where are the bottlenecks, and how to solve so that the projects are delivered on time, especially when we are about to implement our post-COVID-19 economic strategy. Terdahulu, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amal Jaul Samiun dalam ucapan aluannya berkata, Ketua Menteri telah memperkenalkan sosial inklusiviti menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menurut beliau, dalam menghasilkan sesuatu inovasi, golongan rakyat yang tinggal di tempat-tempat terpencil harus juga diberikan perhatian supaya mereka tidak terpinggir dari makni-makni perkhidmatan kerajaan. Pertama, inovasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. Innovation as a citizen-centric problem solver. Ini berarti kalau kita sebagai pejabat awam berhadapan dengan masalah rakyat yang tidak dapat diselesaikan dengan kaedah yang lazim, maka peranan kita
adalah untuk memikirkan idea yang bukan lazim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, inovasi harus dibuat untuk menyelesaikan masalah dalaman sesebuah organisasi seperti inefisiensi dalam jabatan atau agensi berkenaan. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi supaya jabatan-jabatan dan agensi boleh bekerja dengan lebih cepat, lebih mesra rakyat, meningkatkan hasil kerajaan, mengurangkan perbelanjaan, dan sebagainya. Beliau juga berharap pelbagai idea dan pendekatan baru yang lebih segar dan kompetitif dapat dihasilkan agar mampu menggantikan kaedah konvensional yang sudah tidak lagi relevan dan merugikan. Mengulas mengenai penyertaan agensi negeri dan persekutuan di dalam program sambutan Bulan Inovasi 2021, Datuk Amal Jaul menjelaskan ianya amat memberangsangkan walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19. Jumlah penyertaan meningkat 100% dari 13 agensi kepada 26 agensi. Dan begitu juga dengan jumlah program atau aktiviti Bulan Inovasi turut meningkat 180% daripada 15 program kepada 41 program. 78% daripada program tersebut dilaksanakan secara talian, iaitu 32 program, dan selebihnya 22% secara fizikal, 9 program, sesuai dengan norma baru dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Tambah Datuk Amal Jaul lagi, penularan COVID-19 tidak menghalang komitmen penjawat awam untuk menyertai SCSICA tahun ini. Ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah penyertaan kumpulan ICC dari jumlah hanya 54 tahun lepas meningkat pada 89 ICC tahun ini. 43 kumpulan ICC tersebut layak berikat akhir SISKA dan putusannya akan kita ketahui sebentar lagi. Selain itu, buat julung kalinya, Mini Convention Innovative dan Creative Circle ICC yang melibatkan 12 unit-unit di Jabatan Ketua Menteri telah berjaya diadakan pada 6 hingga 7 September tahun ini. Sambutannya amat menggalakkan dengan penyertaan awal 13 kumpulan ICC daripada penglibatan 9 unit di Jabatan Ketua Menteri dan 3 kumpulan ICC dari jumlah tersebut telah melayakkan diri ke peringkat akhir SISKA 2021. Dalam perkara itu, Datuk Amal Jaul memberitahu buat julung kalinya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak akan menyertai 46 International Convention on Quality Control Circle ICQ CC 2021 di Hyderabad, India secara maya pada 24 hingga 27 November depan. Menurutnya, sebanyak 6 kumpulan dari 5 agensi kerajaan negeri akan mempersembahkan produk dan perkhidmatan mereka. 6 kumpulan ICC tersebut iaitu Do It 5 dari Jabatan Pembendaharaan, Revenue Squad Jabatan Pembendaharaan, Flares Jabatan Hutan, Lands Tahaiq Jabatan Tanah dan Survey, Probe Dewan Benar Raya Kuching Utara DBQ, Vision 6 Majlis Daerah Serikay. Sementara itu, Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Amir Omar menjelaskan program Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Sarawak PANS 2021 diadakan bertujuan menyemai dan memperkasakan budaya inovasi dan kreativiti di kalangan penjawat awam persekutuan di Sarawak dan penjawat awam Kerajaan Sarawak. Jelasnya dalam ucapan aluan, tema Bulan Inovasi PANS pada tahun ini, Innovation Breaking Through Norms, membawa pengertian yang sangat mendalam di mana inovasi dilihat dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan di luar norma kebiasaan. Sebagai penjawat awam, kita telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa bermuhasabah, menilai kekurangan dan kelemahan diri dan organisasi dan seterusnya melaksanakan penambahbaikan dan peningkatan kualiti perkhidmatan demi mengekalkan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat
secara keseluruhannya. Tambahnya pencapaian negara di peringkat antarabangsa menerusi laporan Indeks Inovasi Global 2020 juga baik di mana Malaysia berjaya memperbaiki kedudukannya dengan naik 2 anak tangga di kedudukan ke-33 daripada 131 negara berbanding ke-35 pada tahun 2019. Manakala di peringkat Asia Pasifik, Malaysia berada di kedudukan ke-8 dalam indeks yang dikeluarkan oleh INSEAD, Pertubuhan Hartanah Intelek Dunia (WIPO) yang juga agensi khusus Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Cornell University. Pada majlis itu juga, Ketua Menteri telah melancarkan logo Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak dan menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang Anugerah Sarawak SCSICA 2021. Senarai pemenang-pemenang Anugerah Sarawak SCSICA 2021 adalah seperti berikut. Berita seterusnya, Kampung Jagoi Duyuh telah dipilih sebagai salah satu tempat persediaan penilaian bagi Sarawak Delta Geopark untuk Delta Geopark Kebangsaan pada November ini. Pegawai Geosains dari Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Dr. Dana Badang memaklumkan, kampung tersebut dipilih kerana mempunyai potensi dari segi sumber alam semula jadi. Kita ada 3 kampung yang telah dipilih sebagai untuk lawatan. Walau bagaimanapun, kampung tradisi sebenarnya banyak dekat Sarawak Delta Geopark ni. Cuma untuk fasa pertama ni kita pilih 3 kampung dahulu sebagai persediaan penilaian Sarawak Delta Geopark sebagai geopark kebangsaan pada November nanti. Kampung Jagoi Duyuh ni dipilih disebabkan dia mempunyai satu kelebihan. Dia ada elemen-elemen sumber semula jadi, gunung, landscape, hutan dan juga budaya dan di samping itu mereka ni telah mengusahakan aktiviti pelancongan berdasarkan mereka sendiri dahulu sebelum ni. Sementara itu, Residen Bahagian Kuching, Datuk Sherina Husaini memberitahu kampung berkenaan sesuai untuk diperkenalkan sebagai salah satu daripada Sarawak Delta Geopark. Kami merasakan ini adalah satu tempat yang sangat bagus untuk diperkenalkan ataupun dibuat penilaian kerana ia memiliki ciri-ciri itu alam semula jadi dan nilai-nilai batu-batuan dia dengan dengan gua dengan history dan juga di sini sudah ada kemajuan dari segi perancangan dia. It's already kind of set up lah di mana penduduk tempatan bermanfaat dengan dengan menjaga alam semula jadi dia. Kerana if you destroy your nature, kalau merosakkan alam semula jadi, rancang tak akan datang kan. Jadi penduduk pun tak akan ada apa-apa. Dapat membuat menambah pendapatan di situ lah. Selanjutnya, Masjid Al-Mutakin bahagian Samarahan yang dinaik taraf bermula September 2019 kini sudah siap sepenuhnya pada 1 Oktober lepas. Masjid tersebut akan menjadi mercu tanda baharu di bahagian Samarahan dalam usaha mengembangkan syiar Islam dan pusat penyebaran ilmu dalam kalangan masyarakat Islam setempat. Projek naik taraf itu merupakan inisiatif projek rakyat Kerajaan Sarawak berjumlah 10.35 juta ringgit dengan skop kerja seperti terdera.
Selain itu, tender projek kerja tambahan untuk hiasan dalaman masjid juga akan dibuka pada November ini dengan anggaran kos RM2,729,400. Ia dijadualkan bermula pada 7 Januari 2022 dan dijangka siap pada 9 Januari 2023 melibatkan skop kerja pembinaan 2 menara, pemasangan pagar sekitar kawasan masjid beserta hiasan pintu depan dan landscape. Pada Rabu, kontraktor Poly Building Construction Sdn Bhd secara rasmi menyerahkan projek siap Masjid Al-Mutakin bahagian Samarahan kepada Lembaga Amanah Kebajikan Masjid bahagian Samarahan. Majlis penyerahan tapak projek siap Masjid Al-Mutakin disempurnakan dengan penyerahan replika kunci oleh wakil Poly Building Construction Sdn Bhd Loh Katong kepada pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Masjid bahagian Samarahan yang juga Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak, Datuk Muhammad Naroddin Majais. Upacara penyerahan itu turut disaksikan Menteri Muda, Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak yang juga Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi dan Adun Sadung Jaya Aidil Laribu. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk pada lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin Lukas dengan perkongsian video mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19. Salam Lukas.